Depan ni habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua warga usahawan kita pada petang ini. Hari ini kita jumpa petang. Selalunya kita bersiaran pagi pukul 11. Tapi hari ini kita bersiaran petang. Tapi tak apa, petang ni kita akan bersama dengan orang-orang hebat ni. 2 orang dah bersama dengan saya. Sebelum tu saya berharap semua warga PKS kita berada dalam keadaan yang baik-baik belaka. Terutama sekarang ni cabaran pandemik tu memang cukup besar. Tapi kita perlu percaya bahawa setiap hari yang mendatang tu pasti ada cabaran. Okey, dan malam tu pastinya akan beralih menjadi siang, yang gelap pastinya akan menemui cahaya kemudiannya, insya-Allah. Okey, Kementerian Pengurusan Usahawan dan Koperasi Medak melalui SME Corp Malaysia meneruskan sesi soal usahawan pada hari ini dengan topik yang berkisar berkaitan dengan pengguna usahawan. Okey, soal usahawan ini adalah satu platform interaksi di antara kaunselor perniagaan SME Corp, agensi kerajaan, institusi kewangan, pakar-pakar berkaitan, usahawan PKS bersama-sama dengan usahawan untuk kita berkongsi program-program pembangunan, latihan, amalan terbaik perniagaan dan pelbagai lagi isu-isu berkaitan pembangunan PKS semasa. Okay, tajuk kita hari ini agak menakutkan sikit. Hidup mati PKS. Itu satu tajuk yang besar. Memang sekarang ini kita semua menghadapi detik yang sukar. Okey, dan PKS ni antara kita kata kumpulan yang terkesan untuk menghadapi gelombang yang memberikan impak yang saya rasa yang sebelum ini tidak pernah dirasai oleh PKS. Saya tak nak cakap panjang lebar, saya nak introduce terus kepada 2 kita punya panel pada hari ini yang penting kita dengar daripada mereka nanti. Panel pertama adalah Datuk Nik Hasyuddin Yusof. Apa khabar Datuk? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Datuk Nik ni saya introduce sikit lah. Dia kalau cerita dia punya portfolio, dia punya profil tu panjang tu. Tapi kita bagi sikit-sikit Datuk Kita bagi sikit-sikit. Okey. Beliau ni merupakan pengarah bebas dan pekan eksekutif bagi Bank Islam Malaysia Berhad, TH Plantation Berhad, Al-Hijrah Corporation, dan kita kata pengalaman kalau kata di sektor korporat ni antaranya merupakan pengarah urusan kumpulan dan juga ketua pegawai eksekutif lembaga tabung haji. Okay, pengarah eksekutif yang bertanggungjawab dalam pengawasan korporat di pemasaran dan korporat di Suruhanjaya Security Malaysia, dan juga mantan pengurusi eksekutif lembaga audit pengawasan Malaysia. Saya rasa itu pun dah cukup untuk menceritakan, dan saya juga followers kepada FB Datuk Nik yang CEO punya tu saya masih ikut lagi, tak habis lagi kan? Saya masih ikut, tak habis lagi tu. Okey. Dan yang kedua, panel kedua ni, yang ini saya takut nak bercakap dengan dia sebab ini adalah orang kata, kita kata guru lah dalam kata public speaking ni. Iaitu Datuk Roslan Abdul Hamid. Okey. Dia masih muda lagi, tengok muka pun muda. Dia letak sini umur 55 tapi saya tak percaya. Saya tengok muka 45 ini. Datuk Okey. Merupakan pengerusi NOC Talk Nusantara. Okey. Ini memang merupakan
Datuk ni memang kata menjelajah untuk mencari ilmu di mana-mana saja. Dia berhikmat what they call kerjaya dalam dunia korporat cukup awal 38 dia dah berhenti dah. Lepas tu dia dah start dia punya own empire, saya katalah. Okey. Dan sekarang ni nampak bertapak di Indonesia, Datuk. Okey. Dan saya tengok dikenali sebagai paman guru Nusantara. Itu cukup hebat, Datuk. Nak bercakap ni saya berdebar, Datuk. Datuk sihat, Datuk, hari ni? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. So ni apa kita kata tak boleh pergi ke sana ni, macam mana, Datuk? Kita bertapa di bumi sendiri dulu. Betul dulu sebelum pergi sana. Okey, tak apa. Okey, jadi hari ni dalam membincangkan ni, kita terus kepada topik kita hari ni. Kita faham saingan ataupun ni kita kata pemasaran PKS ni untuk hidup sekarang ni memanglah agak sukar. Tapi sebenarnya bukanlah kita kata kita kena berhenti, tapi kita kena teruskan. Itulah cabaran-cabaran PKS ni. Jadi kita terus pada soalan pertama untuk Datuk, sedikit latar belakang. Okey. So Datuk ni bukanlah asing. Datuk Nick Datuk Nick, soalan pertama saya tuju kepada Datuk Nick. Berkongsi sikit cabaran yang dihadapi oleh PKS di Malaysia dalam tempoh sekarang ni. Siapa sebenarnya yang terkesan? Adakah yang kecil? Adakah yang sederhana? Adakah yang besar? Dan kalau kata mereka ni semua terlibat dalam keadaan ni, merujuk kepada pengalaman Datuk ni, apakah benda yang perlu dilakukan? Ni kita kongsi pengalaman petang ni. Sila, Datuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana menjemput saya untuk kongsikan sedikit pandangan pada petang ni. Mungkin sebelum saya jawab soalan tu, saya nak bagi sedikit latar belakang tentang isu pandemik COVID ni. Supaya kita dapat gambaran besar apa yang berlaku bukan setakat di Malaysia, di seluruh dunia, dan kemudian kita cuba cari apakah perkara-perkara yang kita perlu buat. Sebenarnya saya rasa tidak ada mana-mana perniagaan kecil atau besar yang menjangka tentang pandemik COVID ni. Daripada tahun lepas sehinggalah apa yang berlaku sehingga sekarang. Jadi pada permulaan pandemik ni, seluruh dunia langkah yang diambil ialah dengan menutup sektor ekonomi, menutup sektor sosial. Jadi apa yang berlaku pada permulaan pandemik ni tahun lepas, dalam lebih kurang suku pertama ataupun sampailah tengah tahun lepas, ialah kehilangan keputusan bekalan. Orang nak membeli ramai, tapi bekalan tak boleh dihantar kerana lapangan terbang tutup, pelabuhan tutup dan sebagainya. Kan? Jadi apabila ekonomi dibuka kembali, bukan setakat di Malaysia tapi di banyak tempat, kita nampak lonjakan ekonomi tu. Tapi dalam tempoh yang ditutup tu, kita kehilangan produktiviti. Maknanya kalau kita ada perniagaan, kita ada kilang, kita ada mesin, tapi tak boleh nak keluarkan apa-apa, ataupun kalau keluarkan ada barang pun tak boleh jual. Jadi pada masa tu memang sudah ada kesan dari segi pandemik ni. Cuma pada pandangan saya lah, masa tu kebanyakan perniagaan mungkin dia masih ada lagi reserve dia, simpanan dia. Jadi masa wave yang pertama tu memang ada kesan, tapi dan kerajaan pun terus bagi moratorium dan sebagainya. Jadi pada masa itu dapat dibendung kesannya, walaupun semua perniagaan ada kesan. Tapi ada jugalah perniagaan macam sarung tangan getah tu yang melonjak keuntungan sampai berbilion, tapi bukan semua macam tu. Kemudian bila ekonomi dibuka dan kebanyakan negara dia dapat lagi wave kedua, wave ketiga, masa inilah berlaku ketidaktentuan dari segi operasi, misalnya ada yang boleh buka, tak boleh buka. Jadi bila benda ni dah berpanjangan lebih daripada setahun, jadi mungkin yang dulu ada stamina sekarang pun dah letih kan. Dulu kalau ada lagi lah boleh punca-punca simpanan dan sebagainya, sekarang ni makin tiada ataupun memang ketat lah. Dan maju ke depan, walaupun semalam kerajaan telah umumkan dari segi pelan pemulihan, tapi kita kena tengok lah, kalau kita tengok di UK sebagai contoh, kes dia baru ni dah turun sampai 300 saja. Tapi sebab ada varian Delta ni pula naik balik.
Jadi walaupun ada perancangan terutamanya dari segi vaksinasi, dan saya rasa ini amat kritikal untuk kita semua. Jadi sebab itulah yang mana yang belum cocok tu cepat-cepat minta kena pergilah. kan. Kan? Tapi ini merupakan, jadi kalau kita tengok macam bila di UK bila dah 40% dia punya penduduk dah divaksinasikan, nampaknya ekonomi dapat dibuka. Cuma bila varian D ni, Delta ni naik, kerajaan UK telah menangguhkan pembukaan ekonomi seperti sedia kala. Jadi saya rasa perkara ini akan mungkin menjadi senario di sini. Jadi maknanya dalam tempoh sekarang hingga mungkin 6 bulan lagi ataupun lebih daripada itu, ketidaktentuan itu akan tetap bersama kita lah sebagai terus usahawan. berlaku lah. Jadi sebab itulah yang kita kena ingat, yang satu bukan kita saja yang kena, semua kena. Tapi ini tidak bermakna kita kena duduk diam dan Betul. Saya rasa tahun lepas pun ada banyak bantuan dari segi subsidi upah dan seumpamanya. Jadi ini memberikan sedikit ruang untuk usahawan untuk bernafas, tapi kita kena tengok ke depan. Cabarannya masih ni lah. Jadi mungkin lepas ni kita cerita macam apa yang harus dilakukan lah oleh usahawan. Okey. So maksudnya ialah kita akan bersama dengan ketidaktentuan ni untuk satu tempoh lagi. Sebab dia merupakan rantaian. Maksudnya sebenarnya semua terjejas lah. Dan ini pengalaman pertama untuk semua orang. Jadi betul. Ada trend untuk diunjurkan ke hadapan, agak sukar. Kita boleh tengoklah kalau mana yang negara yang vaksinasi dia telah ke hadapan tu, nampaknya ekonomi lebih terbuka, sektor sosial lebih terbuka, dan ini perlu untuk perniagaan. Betul. Okey, terima kasih Datuk Nick. Ini kita pergi kepada Datuk Roslan sebagai pembuka katanya. Okey, kita tengok sekarang ni kita tengok peniaga jalanan, peniaga mikro. Dulu kalau kata semua orang yang bekerja, yang mungkin tak ada kerja, semua orang berniaga dah ni sekarang ni. Okey. Ataupun which is kita kata yang sedang berniaga sekarang ni pun dia still terpaksa meneruskan perniagaan tu. Tetapi satu elemen yang saya rasa cukup penting, ini expertise Datuk Roslan lah, in term of communication. Bagaimana mereka nak berkomunikasi dengan kita kata pelanggan dia untuk memastikan orang kenal produk dia dan sebagainya. Sebab salah satu kekangan ataupun kita kata kelemahan kita punya PKS ni, utamanya dalam industri mikro ni, kadang-kadang produk dia bagus tapi tak sampai pun pada pelanggan tu, tak tahu pun macam nak menyampaikan tu. Kadang-kadang orang membeli ni sebab orang tu. Betul-betul kena sebab tu. So saya nak minta Datuk sendirilah, pengalaman Datuk terutama sampai kat Indonesia apa semua ni, bagaimana ataupun boleh bagi sikit panduan atau tips, okey, terutamanya pada industri kecil ni untuk berkomunikasi dengan dia punya pelanggan untuk memastikan mereka ni terus hidup dan terus kekal dalam pasaran tu. Terima kasih Cik Rahim, sahabat saya Datuk Nick Ashuddin yang telah melihat daripada pandangan atas, 30,000 feet view. Saya nak tengok dari sudut jalanan, dari sudut bawah. Kadang-kadang bila kita di bawah ini, kita selalu berfikir dunia ini terlalu sempit, kecil. Hakikatnya, sewaktu saya ke Indonesia sekitar 2015-2016, saya telah pergi ke lebih daripada 40 kota-kota besar di Indonesia. Melihat bagaimana ada beza besar di antara dua bangsa serumpun ini. Bukanlah saya nak memuji mereka, tapi barangkali kerana keperitan yang mereka alami, kegawatan tahun 1998, 1999, 2000 yang begitu terkesan kepada mereka, mereka punya daya survival yang sangat tinggi. Kuncinya adalah satu bangsa akan maju ke depan apabila punya daya survival yang tinggi. Sebab hidup ini adalah ujian. Jadi setiap hari kita duduk di bawah ini, kita akan berdepan dengan macam-macam ujian. Jadi sekarang macam Cik Rahim kita tadi sebagai moderator, Cik Rahim sebut, ramai orang sekarang berhenti kerja nak berniaga. Betul. Tapi definasi, SMA Corp barangkali boleh memberikan definasi yang jelas. Saya nak beri definasi jalanan saja. Berniaga ni ada 3. Pertama, apakah untuk mengisi masa lapang? Tak ada kerja lain, berniaga. Kalau itu sikap yang ada, berarti sulitlah nak dibantu.
Yang kedua, sekarang ini ramai yang berniaga kerana keterdesakan. Betul. Tak ada benda lain, terdesak berniaga. Terpaksa. The third kategori ialah orang yang berniaga kerana nampak peluang dan dia memberikan kesungguhan. Bila kita mula COVID di Wuhan dulu, saya meletakkan garis masa 18 bulan. Kali terakhir saya ke Indonesia pada bulan Januari 2020. Saya meletakkan 18 bulan masa untuk kita pulih. Tapi sekarang nampaknya 18 bulan tidak terjadi, maka kita perlukan 18 bulan lagi. It takes 3 tahun sebenarnya. Jadi dalam masa 3 tahun ini, apakah kita boleh survive dengan apa yang ada di tangan, dengan berdikit-dikit, tapi semangat kita tidak harus kunjung padam. Ianya harus sentiasa menjulang. Kalau saya cakap begini, barangkali teman-teman akan rasa, oh, dia terlalu optimis. Bukan soal saya gangho. Soalnya sekarang, bila datang satu ujian, kalau kita sanggup untuk bertahan dan membina diri dalam tempoh masa ini, kita akan pergi jauh. Setiap hari sekarang, saya menghabiskan masa lebih kurang 12 jam. Walaupun di rumah, bangun pagi, lepas subuh, masuk dalam bilik kerja saya, sampailah jam 12 malam baru saya masuk ke bilik tidur. Dan alhamdulillah malam tadi saya sempat bercakap dengan teman-teman di Indonesia. Perusahaan yang dibangunkan itu telah berubah daripada online retailers kepada online platform. Bukan sekadar peruncit dalam dunia online, tapi kita menyediakan online platform. Sebab kita melihat, daripada tahun 2015 saya melihat bahawa dalam tempoh 10 tahun ke depan, kita akan berada dalam dunia baru yang penuh dengan perubahan-perubahan digital. Apa yang berlaku? 2020 telah datang COVID-19. Sama ada ianya apa agenda apa, pada saya itu tidak penting. Kita berdepan dengan masalah yang real. Dan kita semua, kalau ayat saya, tersangkar, duduk di rumah, tidak boleh keluar, berjarak. Maka inilah masanya. Kalau kita melihat dalam benda yang negatif, kita akan nampak macam-macam. Tapi kalau kita melihat benda yang positif, kita melihat apa yang sepatutnya berlaku pada tahun 2025, 2030 sudah berlaku sekarang. Malah saya duduk dalam satu kelompok yang biarlah saya tak sebut, 1,000 orang yang menunjukkan peningkatan jualan yang sangat luar biasa. Walaupun berniaganya aiskrim, berniaganya kuih. Dan kalau ditanya apakah kuncinya? Kuncinya mereka menggunakan digital yang sepenuhnya. Bila sebut digital, barangkali pertanyaan ini terlalu besar. Ianya menggunakan, nanti saya akan huraikan selepas daripada ini, menggunakan apa yang di tangan, media sosial yang ada. Jadi akhirnya pada pertanyaan itu, ada 3 perkara yang saya rasa setiap orang, sama ada di jalanan, sama ada dia mikro. Pertama, dia harus kenal target market dia. Kita nak jual kat siapa? Kita kena tahu sekarang. Yang kedua, kita kena tahu pasaran kita tu sebesar mana. Periuk kita nak masak tu sebesar mana. Kan? Yang ketiga, apakah isu utama yang berlaku sekarang? Kita kalau order barang, dulu saya cakap dengan Datuk ni, saya cakap tentang digital. Dia cakap dengan saya, dia tambah terus. Dia kata, digital yes, but pengiriman, logistik kena mantap. Sekarang orang nak cepat. Orang nak produk yang dipesan itu serupa seperti dalam gambar. Betul. Orang nak rasanya tidak berbeza. Saya with respect lah, sebab saya menganggap saya ni geng jalanan juga. Jadi saya with respect. Kita kadang tak akan beli di tempat yang tiba-tiba baru tumbuh satu gerai kat tepi tu kan. Betul. Kalau kita lalu dengan kereta, kita tak tahu laksa dia sedap ke, rojak dia sedap ke. Sebab saya dah banyak kali terkena. Maka kita hanya akan order berulang-ulang kali. Ini konsep yang saya lebih faham. How to retain the customer. Jadi kalau kita dah tahu target market kita siapa, kita dah tahu berapa besar pasaran kita dan apakah isu yang mereka sedang hadapi, kita akan dapat menyelesaikannya. Sebab banyak masa kita membangunkan usahawan, kita bercakap tentang orang yang kita nak bangun, orang yang ada bakat buat. Kuih bahulu ini macam dia buat, dia untuk makan sendiri. Kita tidak membangunkan secukupnya. Saya tak kata kita tak bangunkan, tapi tidak secukupnya membangunkan orang yang ada bakat jual dan membangunkan orang yang ada bakat bisnes. Jadi ini saya rasa tumpuannya sekarang. Kita mesti jangan malu nak menjual. Dan saya akan sambung nanti selepas itu.
Okey, terima kasih Datuk. Cukup jelas kat situ. Betul lah. Bila kita nak berniaga ni macam Datuk katalah, tujuan kita menjalankan perniagaan ni apa tujuannya. Lepas tu siapa kita nak menjual, itu pun satu benda yang cukup penting. Kadang-kadang dah pacak gerai baru tanya benda-benda tu. Dah susah lah kan. Okey, Datuk ni seterusnya. Kita tak dapat lari Datuk kalau kata PKS ni satu isu yang saya rasa kena ditarbiahkan sepanjang masa. Okey. Salah satu faktor daya tahan syarikat ni adalah pengurusan keuangan, ataupun yang lebih kecil ni saya kata pengurusan pendapatan dia sendiri. Okay, as an owner to itself. Okay, kita selalu dengar what they call di kalangan masyarakat PKS mikro ataupun kecil ni, satu isu utama mereka adalah pengurusan keuangan. Saya ni dah bertahun dah berniaga macam ni juga. Okay, ni kadang duit tu ada Cik Rahim tapi tak tahu gimana. Ada duit tu, jualan tu ada tapi tak pernah ada simpanan, tak pernah ada ni. Adakah ini merupakan dah jadi macam satu budaya kepada mereka ni? Di mana silapnya? Kadang-kadang saya rasa kursus dah pakai kursus pergi dah. Kan? Tapi benda tu tak berlaku. Dan bila berlaku perkara yang macam ni, inilah menjadi satu isu yang besar. Waktu itulah rekod perniagaan yang tak ada, datang ke SME Corp minta pembayaran. Ini semua isu-isunya. Mungkin nasihat Datuk kepada mereka lah, terutama Datuk sendiri memang daripada apa kita kata background perakaunan sendiri kan. Bagaimana sebenarnya mereka ni sebenarnya perlu melihat faktor pengurusan keuangan sampai satu faktor yang penting untuk survival mereka ni. Datuk minta Datuk mic tu untuk ni. Termute tadi tu. Okey. Mungkin saya bincang dalam konteks sekarang yang mana suasana perniagaan amat tertekan. Jadi betul. Untuk menghidupkan perniagaan yang penting ialah aliran tunai. Betul. Mungkin kalau dalam keadaan biasa kita cerita pasal keuntungan, kita cerita pasal pulangan ke atas pelaburan. Betul. Tapi dalam keadaan sekarang, yang penting ialah aliran tunai. Maknanya sekiranya duit masuk kurang daripada duit keluar, ataupun dia imbang, maka insya-Allah dalam tempoh yang mencabar ni perniagaan itu dapat berterusan. Okey, kita ambil daripada situ. Okey. Jadi yang pertama jualan lah. Saya rasa jualan tadi Datuk Roslan dah sebut tentang jualan. Tapi apa yang perlu sekarang ialah macam mana kita nak menyesuaikan aliran tunai yang masuk dengan aliran tunai yang keluar. Dan biasanya dalam perniagaan dia ada dua jenis kos lah. Kos yang pertama ialah kos tetap. Kos kedua ialah kos yang berkadar dengan aktiviti, berkadar dengan jualan. Jadi banyak yang menjadi masalah kepada perniagaan ialah kos tetap. Dan kos tetap ni biasanya mungkin secara kasarnya kita boleh bagi tiga lah. Yang pertama gaji. Yang kedua mungkin sewa ataupun kos-kos untuk nak menampung kewujudan perniagaan. Betul. Yang ketiga mungkin komitmen keuangan lah, sama ada dengan bank dan sebagainya. Jadi kalau kita ambil tiga perkara ni, yang gaji tu mungkin ini satu isu besar lah, sebab kalau kita tak ada duit, macam mana nak bayar gaji? Jadi kalau ikut apa yang saya perhatikan dulu, di sini perlu ada perbincangan lah di antara majikan, usahawan dengan orang yang bekerja dengan mereka. Dan saya rasa dalam konteks sekarang, semua orang dah tahu COVID inilah satu perkara yang datang dengan tiba-tiba, ramai orang tak bersedia. Jadi mungkin perlu ada perbincangan macam mana nak diselaraskan antara pendapatan ataupun aliran tunai syarikat dengan komitmen nak bayar gaji. Mungkin nak dilewatkan sebahagian daripadanya ke supaya mungkin di masa depan dapat diganti balik. Jadi ini perlu ada perbincangan dan ini penting. Sebab yang bekerja pun ada keluarga yang dia nak jaga kan. Jadi kena ada perbincangan di situ. Yang kedua dari segi kos yang establishment ni, saya rasa boleh dibincangkan juga. Contohnya sewa. Orang tuan bangunan lah, kalau dia tuan bangunan. Kalau dia kata dia usahawan tak bayar sewa, dia nak ganti dengan siapa? Dalam keadaan sekarang pun dia pun tertekan juga. Betul. Jadi perlu ada perbincangan dan biasanya berniaga ni benda-benda macam ni penting. Berniaga ni kita tak boleh lari daripada masalah. Kita kena hadapi masalah, kan?
bincang dari segi sama ada nak dikecilkan sewa, dilewatkan sewa dan seumpamanya, dan mungkinlah yang tuan punya bangunan pun ada hak-hak yang tertentu, tapi logiknya sekarang ni kalau dia nak keluarkan orang yang menyewa sekarang, dia nak ganti dengan siapa? Sebab semua orang menghadapi masalah. Betul. Yang ketiga dengan bank, saya nak sebut sikit pasal bank ni. Bank ni pun sebenarnya sekarang ni memang bank akan membantu semua orang, bukan hanya B40, bukan hanya orang yang kehilangan pendapatan, tapi SME dan perniagaan-perniagaan yang kehilangan pendapatan jumpa bank. Bincang. Sebab apa? Dari segi bank pula, kalau ramai orang tak bayar, dia akan lebih bermasalah dari segi perakaunan, dari segi macam-macam. Jadi kalau kita dapat jumpa bincang, biasanya bank akan cuba susun balik bayaran balik tu berdasarkan aliran tunai yang dijangkakan. Jadi ini akan membantu dari segi menyesuaikan aliran masuk dan aliran keluar. Sebab dalam peringkat ni, dalam keadaan sekarang ni, bagi saya, kalau melainkanlah kita ni perniagaan seperti sarung tangan getah yang banyak tu, yang lainnya kita perlu seimbangkan antara duit yang kita dapat kutip daripada jualan dan duit yang perlu kita keluarkan. Jadi kalau kita dapat kurangkan komitmen yang tetap, saya rasa peluang untuk dapat bertahan dalam peringkat ini lebih tinggi. So saya rasa itu yang perlu. Dan juga satu perkara lagi lah, berbalik pada soalan tentang pengurusan keuangan ni. Jadi kita kena kadang-kadang orang bila cerita pasal keuangan, biasanya orang tengok ke belakang, dia tengok lepas setahun untung ke rugi. Betul. Tak boleh macam tu, sebenarnya tak betul. Kita kena tahu bukan setakat apa yang kita jangka, tapi kita kena mungkin biasanya lah kalau perancangan tu kena lebih daripada setahun, dapat agak jualannya macam mana, siapa yang nak dijual, macam mana kutipannya dan apa yang kita kena tanggung. Jadi kita kena adalah maklumat data-data tu. Jadi ini satu keperluan lah dalam perniagaan. Jadi yang pertama, kena pertahankan aliran tunai. Kedua, kita kena tahu ada maklumat untuk kita buat keputusan. Contohnya, katakanlah ada pelanggan datang, biasanya dia nak satu produk tu kita jual RM10, tapi dia nak beli RM7, tapi dalam kuantiti yang banyak. Jadi kalau kita tak ada maklumat, kita mungkin rasa kurang daripada harga, biasa kita tolak. Sedangkan mungkin kos kita sebenarnya mungkin RM6. Jadi kalau kita dapat RM1 pun untung untuk satu produk, tapi dalam kuantiti yang banyak, dalam keadaan sekarang, ianya akan membantu perniagaan untuk bertahan. Jadi saya rasa dari segi pengurusan keuangan, pertama susun balik aliran keluar kita, bincang balik dengan pekerja, bincang balik dengan tuan bangunan kalau kita menyewa, dan bank tu sebenarnya mungkin saya akan sentuh lagi tentang apa yang bank sediakan untuk usahawan. Jadi mungkin setakat tu dulu Encik Rahim. Okey. Terima kasih Datuk. Itu memang satu isu juga kadang-kadang. Yalah, sebab kita kata pengurusan kewangan ni sepatutnya jadi habit kita hari-hari untuk tengok benda tu. Tapi macam Datuk katalah, kadang setahun baru tahu, rugi rupanya. Itu satu isu. Okey. Saya harap PKS akan mengambil nasihat daripada Datuk ni tadi. Sebenarnya benda tu perlu disiplin, terutama dalam menguruskan keuangan ni. Okey, itu satu cerita berkenaan dengan kewangan. Sebab PKS ada dua, kewangan dan satu lagi berkenaan dengan pemasaran. Yang ini saya nak pergi pada Datuk Roslan. Okey. Sekarang ni kita dengar memang diorang tengah mencari pasaran sekarang ni. Berebut nak mencari pasaran sekarang ni. So macam-macam kaedah promosi yang dilaksanakan oleh diorang ni. Jadi which is media sosial, talian apa semua macam-macam dah. Dan sekarang ni tiba-tiba pula ramai muncul Datuk. Tiba-tiba yang berniaga juga sebenarnya sifu-sifu pasaran Italian ni yang tiba-tiba je sifu terus. Kan? So kita nak dengar daripada pakar macam Datuk ni sendiri, sebenarnya bila kita nak masuk ataupun kita nak pergi menghadiri kelas ataupun benda-benda macam ni, apa sebenarnya yang diorang perlu tahu, teknik-teknik sebenarnya. Sebab
kita nak diorang ni melaburkan duit tetapi bertempat yang salah. Akhirnya mendapat panduan yang salah untuk membuat persediaan promosi dan sebagainya. Pandangan Datuk sendirilah. Kesilapan yang biasanya dibuat oleh kita punya PKS dalam keadaan terdesak sekarang ni. Terima kasih Cik Rahim. Saya bagikan kepada dua dulu. Okey. Sambung sikit apa yang Datuk Nick. Pengalaman apabila datang MCO PKP ni. Ayah saya dah umur hampir 80 tahun. Dia berniaga restoran, kedai makan. Dia bila datang seperti itu, perbincangan sangat mudah. Bincang dengan bangunan, dulu sewa 6,000, berapa yang boleh dikurangkan, kurangkan pekerja dan berpindah. Saya adalah pendukung kuat. Berpindah daripada offline kepada omni-line. Bukan tinggalkan offline, tapi pula pergi kepada online. Dan alhamdulillah selepas 18 bulan, saya dapati perniagaannya masih bertahan. Pagi-pagi Foodpanda datang untuk ambil order roti canai. Tengah hari mengambil order nasi kukus. Dan alhamdulillah dia masih dapat membayar sewa yang sudah dikurangkan oleh pemilik bangunan. Masih mengekalkan beberapa orang pekerja yang akan menjalankan kerja-kerja lain. Yang buat air tak payahlah. Dan kemudian berikan nilai tambah nasi kukus, tambahkan dengan teh, ais dan sebagainya. Yang akhirnya alhamdulillah 18 bulan masih dapat bertahan. Jadi bagaimana menguruskan krisis itu sangat penting. Balik kepada cerita ni. Munculnya dunia penuh dengan macam-macam sifu ni. Saya bukan sifu, Datuk Nasir juga bukan sifu. Asasnya adalah bila kita nak pergi belajar, kita kena tengok proven result. Apakah orang yang mengajar itu sudah ada proven result. Yang kedua, kita harus dalam pergi belajar tu kita harus pilih positive circle. Sebab manusia ni dia mudah berjangkit. Kalau kita hadir dalam kelompok orang yang positif, orang yang menunjukkan peningkatan, kenapa saya positif? Sebab saya duduk dalam kelompok yang alhamdulillah sentiasa positif, peningkatan jualan dapat meningkat luar biasa walaupun bisnesnya biasa-biasa. Dan bukanlah bermakna saya, tapi saya mengelak untuk berada dalam tempat orang yang meratap, pilu, berhati sayu, dunia dah nak kiamat, kerajaan ini tak betul apa. Tidak ada istilah menyokong mana-mana pihak, tapi istilahnya adalah kita harus melakukan apa yang kita harus lakukan. Jadi berbalik kepada bagaimana kita nak menarik perhatian pelanggan. Yang pertama, P yang pertama ialah produk. Dalam keadaan sekarang, produk mesti cukup berkualiti. Produk mesti menepati apa yang pelanggan inginkan. Jadi kalau kita buat masakan atau apa jua, pastikan ianya lebih baik daripada dulu. Saya beritahu isteri saya, tadi baru saya beritahu, saya keluar, saya kata, orang yang menjual ini mestilah memasak sesuatu yang lebih baik daripada yang dia makan kat rumah. Kalau dia nak menjual. Sebab kita nak customer repeat orders. Customer yang kita tahu bahawa sekarang traffic lalu lintas pelanggan ni ada di mana-mana. Bagaimana dia akan jadi leads kita, kemudian dia akan berubah menjadi customer. Kita nak mereka ni sampai ke peringkat menjadi klien kita. Akan datang terus membeli dan membeli. Jadi yang keduanya adalah personality. Kita harus menjadi personality yang dipercayai. Yang trust ni sangat berkurangan sekarang. Sebab dalam dunia sekarang apa-apa saja boleh berlaku. Tapi kalau kita sudah menjadi personality yang dipercayai, hebatnya digital ni, emas pun orang jual secara online sekarang. Bayangkan, emas orang jual online. Kenapa orang membeli dengan orang yang menjual emas secara online? Sebab trust. Dia punya personality yang dipercayai. Testimoninya sangat bagus. Yang ketiga, mesti penambahan ilmu yang tepat. Saya sebut bahawa janganlah ilmu korporat dibawa kepada ilmu jalanan. Tapi yang jalanan ni pula, janganlah jalanan yang seolah-olah tak tahu apa-apa. Kita harus tahu macam wang masuk, wang keluar. Tadi Datuk Nick sebut, saya bertemu dengan beberapa accountant yang mengurus banyak syarikat yang salesnya sekitar 5, 6, 10 juta ni. Mereka meminta saya membuat sedikit semakan kepada bisnes mereka. Hakikatnya, memang accountant yang memang lulusan universiti dalam dan luar negara. Tapi bila kita minta buat business planning,
nak buat projection. Nampaknya dia tidak ada business sense itu untuk menjangkakan apa berlaku. Dan dalam keadaan sekarang, kita mesti berubah channel. Gamesnya sudah berubah. Kalau kita masih kekal di games yang lama, kita ada problem. Kaedah yang paling efektif adalah menggunakan media sosial. Ni nak menjawab soalan tu. Sama ada FB, sama ada Instagram. Kita bermain media sosial, FB, Instagram, TikTok, YouTube ini, kita ada tujuan. Sebab di sinilah manusia, di mana manusia berhimpun, di situ uang berkumpul. Manusia sekarang 8 hingga 9 jam, mungkin 12 jam dalam keadaan PKP ini, duduk dengan telefon di tangan. Dan mereka duduk melihat dalam media sosial. Jadi live adalah kaedah yang paling efektif untuk menembus pasaran. Ianya pintu besar kepada pemasaran. Sebab itu dulu saya sebut tentang 3 perkara. Pertama, mindset mastery. Yang kedua, persuasive public speaking. Yang ketiga, tentang entrepreneurial mastery. Jadi orang akan tanya, kenapa yang you masuk ilmu public speaking tu? Sebab gambaran public speaking kita ni adalah tentang ahli politik, apa sebagainya. Sebenarnya, public speaking dalam dunia sekarang ialah bercakap di depan kamera ataupun bercakap di depan handphone. Bercakap di mana-mana. Kerana kebolehan kita untuk bercakap, berstorytelling, bercerita, bersembang, menyebabkan orang leka 10-15 jam. Malah dikatakan siapa yang buat live 3 kali sehari secara konsisten, tepat waktu, macam berita 8.30, macam berita 5.30, macam berita pukul 12.30, mungkin 100 hari yang pertama, sumpahan 100 hari. Tak ada masa yang tengok. Tak ada orang, tak view, tak ada pun. Tapi di situlah kekuatan mindset mastery. Terus melakukannya. Dan akhirnya bila sampai kepada the boiling point, orang akan mula menonton dan menonton. Jadi asasnya dia ada banyak taktik lah. Content mesti 60%, engagement tegur-tegur, borak-borak 30%. Last kali CTA itu adalah 10%. Bagaimana menutup jualan, berikan. Kalau orang tak beli hari pertama tak apa. Tapi ramai orang, rata-rata dalam 1,000 orang yang saya duduk dalam satu circle itu, menyebut live adalah pintu gerbang besar kepada pemasaran dan mereka meningkatkan jualan. But back to basic. Business basicnya adalah produk mesti bagus. Dan kalau kita tak ada produk, dalam keadaan sekarang kita tak ada produk lah. Tak ada produk, ambil produk orang. Kita kan ada handphone, gunakan sahaja. Dan kalau kita tak pandai bercakap, jangan risau. Lalui sumpah 100 hari dan kita akan bercakap. Saya kembalikan semula pada Cik Rahim. Okey, itu dia punya. Saya terpikat dengan di mana manusia berkumpul, di situ wang terkumpul. Itu saya simpan, Datuk. Itu memang saya akan simpan. Kan? Betul, itu merupakan satu benda yang kata apa, benda tu dah ada kat tangan kita sebenarnya. Handphone apa semua. Itu sebab saya kata tadi saya nampak bila saya follow Datuk punya media sosial dan sebagainya, saya nampak kalau kita boleh tukar pengetahuan berkenaan public speaking ke dalam handphone ni, sebenarnya dia merupakan satu senjata yang cukup ampuh sebenarnya untuk memasarkan produk kita ni. Okay? Datuk Nia Ashuddin adalah merupakan kawan saya lama dan memang ada kelebihan yang tersendiri. Tapi 2 perkara tentang diri dia. Pertama, dia berfikir dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau dia menulis dalam bahasa Inggeris, dia tak akan pergi pada target market. So, alhamdulillah dia sudah tulis dalam bahasa Melayu. Yang kedua, dia konsisten. 7.30 pagi dia akan posting dia punya posting. Dan posting itu bukan sehari, bukan 2 hari. Betul. 2 hari tambah jadi 6 hari, kita paksa dia tambah jadi 66 hari pula. Bayangkan. Pertama, dia sudah memberi banyak manfaat berkongsi. Betul. Cik Rahim sebut tadi, kalau kita menulis pun kita akan mengumpulkan orang-orang hardcore follower. Dan kalau Datuk Nia Ashuddin jualkan satu perkara lah, ramai orang akan beli lepas daripada. Betul. Itu sebabnya. Saya tu hari tu bila Datuk Ni kata dia nak clean up dia punya FB, risau kan nama saya terkeluar. Sebab memang saya ikut. Dia punya on the CEO part dia memang saya ikut satu-satu. Saya tahu dah, okey hari ni tajuk ni. Jadi macam satu buku dan memang benda tu
amat orang kata apa terkesan kepada saya. Memang betul Datuk Roslan kata kalau Datuk ni jual, memang saya beli dah. Dah percaya dah, memang beli. Kan? Okey, Datuk Nik, ini apa kita nak berkongsi pula. Ni sedikit berkenaan dengan ini cerita hangat sikit lah. Okey. Situasi sekarang ni. Kita kata ancaman perniagaan ni datang daripada luar. Okey. Salah satu faktor luarnya adalah polisi kerajaan tu itself. Okey, yang kadang-kadang terpaksa bertukar dan sebagainya. Saya bagi satu example lah. Bila kata-kata faktor luar ni, persekitaran ni dia melibatkan perubahan pelanggan kita dari segi dia punya sikap, tabiat, masa, spending dia, itu semua kita kata berubah. Contoh macam dulu, sekarang ni kita kata berniaga sampai pukul 8. Saya tengok yang berniaga burger dulu buat malam pun sekarang dah buat siang dah. Semua dah terhimpit kat situ. Itu adalah situasi-situasi yang mungkin berlaku. Okey, dari segi pengalaman Datuk Nik, bila keadaan jadi macam ni, peniaga kita ni kadang-kadang ada juga yang tak nak berubah macam Datuk Roslan. Banyak kali bagi tahu pergilah kepada online dan sebagainya. Tapi ada tak berubah, masih lagi terikat dengan conventional way of doing business ni. Okay, nasihat Datuk lah. Macam mana sebenarnya kaedah untuk mereka mengatasi situasi atau perubahan persekitaran yang berlaku ni dalam perniagaan diorang? Apa ni, dia mahu tak mahu. Bila kita berniaga, kita kena sesuaikan dengan keadaan. Cerita COVID ni pun, kita sekarang ni dah bulan 6. Maknanya dah ada 18 bulan punya pengalaman. Jadi kita tak boleh nak berharap apa yang kita nak. Kita kena baca keadaan. Maknanya kita dah tahu kerajaan pun dia nak kata program apa ni macam mana ekonomi sektor ekonomi akan dibuka, dia pun tak boleh bagi dengan tepat sebab banyak benda yang sentiasa berubah. Jadi saya setuju dengan apa yang Datuk Roslan sebut. Maknanya kita kena tengok model perniagaan, macam mana kita berniaga tu dan sesuaikan. Dan saya rasa kadang-kadang benda ni bukannya kompleks sangat. Sambil contoh anak saya lah. Anak saya dia macam Datuk Roslan kata, kalau tak ada produk sendiri, jual produk orang. Dia jual yang apa, nasi belauk air dingin. Betul. Maknanya daripada Kota Baru dia hantar ke Kuala Lumpur. Kan? Kemudian di Kuala Lumpur, dia bukan, walaupun dia berniaga di tepi jalan, tapi pasarannya bukannya hanya di lokasi tu. Jadi ada juga sekarang ni orang yang order daripada apa ni Damansara, order daripada Jalan Tun Razak dan kita guna Lalamove Move ke apa-apa yang maknanya kita kena sesuaikan perniagaan. Dan kalau kita boleh tingkatkan jualan dengan contohnya tadi kan Datuk Roslan guna terma omni channel, maknanya channel jualan tu bukannya satu tapi pelbagai. Jadi benda yang sama, nasi belauk daripada Kelantan dan sudah dikenali. Jadi kita tak perlu lagi nak cerita pasal kualiti. Cuma sekarang ni macam mana kita nak perluaskan perniagaan. Jadi macam tu. Anak saya seorang lagi, dia dulu jual kek dan kuzi. Satu kek pavlova dan kuzi. Kuzi ni satu apa ni masakan Kelantan lah. Dia memang jual daripada rumah. Asalnya saya lah yang bayar elektrik apa, lepas tu dia pergi pindah rumah dia sendiri, dia bayar elektrik dia sendiri. Tapi apa yang berlaku bila masuk PKP, kuzi ni sebab dia berkuah, dia susah nak dihantar melalui melalui Grab ke semua. Jadi apa yang dia buat, dia tutup kuzi, dia hanya fokus pada pavlova. Dan apa yang dia buat, pavlova tu dia jual untuk hari-hari tertentu seperti hari jadilah, dulu adalah kahwin apa. Jadi dengan dia ubah dia punya perniagaan sesuaikan dengan keadaan, dia punya pasaran bukan setakat dapat kekal, malah meningkat kan. Jadi kita kena fleksibel. Cuma dari segi niaga ni kita kena tahulah pelanggan kita ni kat mana, dia orang ni demam ke tak demam. Sebab kalau dia demam akan merebak kepada kita. Betul. Jadi maklumat-maklumat ni kena ada. Dan balik kepada poin tadi tentang pengurusan keuangan pun, walaupun kita ada rekod dari segi apa yang telah berlaku, dalam perniagaan ni yang lebih penting ialah apa yang akan berlaku. Memang kita tak tahu apa yang akan berlaku besok, tapi kita ada keupayaan untuk merancang. Kita boleh rancang dari segi jualan, kita boleh rancang dari segi pengeluaran, kita boleh rancang dari segi penghantaran, kita boleh merancang dari segi keuangan. Jadi
berniaga dengan melihat ke hadapan amat-amat penting. Sebab kalau kita hanya tengok ke belakang, kita tak tahu apa yang ada di depan kita tu. Jadi mungkin kita terlanggar ke, dilanggar ke. Jadi sebab itulah maklumat ni pentinglah dalam niaga kan. Maknanya saya rasa kalau tanya saya lah balik kepada tadi, fokus pada nak pastikan aliran tunai teguh ataupun sekurang-kurangnya dapat memenuhi komitmen, uruskan komitmen tu. Tapi yang lebih penting ialah kita kena sesuaikan perniagaan kita dengan apa yang berlaku. Memang kalau berniaga ni biasalah kita boleh salahkan semua orang tentang semua perkara, tapi kita kena ambil tanggungjawab bahawa kita boleh rancang, lakukan apa yang dalam bidang kuasa ataupun keupayaan kita untuk mengurus. Tapi kalau tak ada perancangan, ini akan menjadi lebih mencabarlah. Jadi cuba sesuaikan diri, perhati apa yang memberi kesan kepada perniagaan kita dan cuba uruskan tu. Dan kalau boleh sesuaikan. Jadi itulah sebab saya nasib baiklah ada 2 orang anak yang berniaga dari rumah, berniaga di tepi jalan. Jadi saya boleh dapat perhatikan apa yang mereka buat, dan saya rasa pemasaran tu amat penting sekarang lah, walaupun kita nak pergi daripada offline ke online, tapi kalau tidak ada keupayaan pemasaran, susah jugalah nak sampai kepada pelanggan yang kita tuju tu. Jadi tapi bila ada pelanggan pun fulfillment ataupun penghantaran pun penting lah. Kalau kita ingat dulu kan masa mula-mula MCO yang pertama, orang hantar beli sampai lambat sampai. Jadi dia memberi impact juga. Jadi sebab tu berniaga ni dia dinamik. Dia bukannya garis lurus. Dia garis tu kita tak tahu naik turun. Jadi di sinilah yang kadang-kadang saya sebutlah, you have to kita kena work on the business, bukan in the business. Dan kalau kita dah sibuk sangat mengeluarkan ke menjual ke, kita lupa tengok perkara-perkara yang di sekeliling perniagaan, mungkin kita terlepas pandang banyak perkara. Okey. Saya terima kasih Datuk. Saya agree. Itu akan pergi kepada soalan saya. Memang Datuk dah bagi cue untuk soalan seterusnya kepada saya, bagi pada Datuk Ruslan. Okey. We should be on the business, not in the business. Okey. Kebanyakan ini kita kata kita dah faham kepada Datuk Ruslan ni. Kita tahu dah. Which is kita kata berniaga perlu fleksibel dan sebagainya, kita tahu benda tu. Okey. Tetapi dalam kita melatih atau polisi kita lah, kita tengoklah kerana latihan-latihan kita berikan ni, terutama kita kata dalam sebelum COVID ni lah, kebanyakan kita punya training tu ataupun latihan yang kita pergi terutama di kalangan PKS ni, dia is about in the business. Dia pergi kepada nak buat karipap lah. Dah selesai karipap sedap, nak jual macam mana? Itu isunya. Okey, pandangan Datuk yang memang terlibat dalam dunia ketelatihan, memang melatih kita kata kita punya usahawan, bukan kat sini je, kat luar negara. Dekat Indonesia tu dah ramai dah. So, polisi ataupun kaedah latihan atau program yang bagaimana yang sekarang ni kita kena terapkan supaya dia become efficient untuk diorang untuk menjalankan perniagaan. Kan? To be on the business. Sebab kebanyakan kita ni saya tengok terutama PKS ni, dia memang in the business. Kalau buat tu saya kata, kalau buat kalipat dia akan belajar yang itu saja. Setengah je isunya. Kan? Bila tiba nak pergi ke depan tak boleh dah. Perstrukturan perniagaan tak ada dan sebagainya. Pandangan Datuk sendiri. Terima kasih Cik Rahim. Saya jawab direct lah, saya tak tahu berdasarkan pengalaman jalanan saja ni. Secara work in and work on ini banyak dibahaskan. Cuma kalau kita mula bisnes, kita kena tahu tahap-tahap kita berbisnes. Apabila kita mula bisnes, tidak dapat tidak. Kita kena work in. 80% work in, 20% work on. Melihat the bigger picture, tapi banyak masa duduk kayuh sendiri dulu. Sebab ini permulaan bisnes. Betul. Tetapi dalam bisnes ni, ada 2 perkara yang mesti kita fahami. Pertama, impiannya perlu besar. Kita tak boleh duduk tahap tu saja. Sebab bisnes kita tak berkembang, dia jatuh. Jadi sekarang ni kalau kita duduk tahap tu, pada saya, itu bukan peniaga jalanan yang mempunyai impian besar. Dia angan-angan mak jenin tu kena pergi sampai kahwin puteri raja. Jadi,
asasnya memang begitu. Jadi sekarang angan-angan kena besar, impian kena ada. Jadi apabila sampai ke satu tahap 50-50. Kemudian akhirnya 80-20. Work on the business 80, work in the business 20. Jangan bila dah sampai ada duit, tak masuk jabat, merayau tak tentu arah. So itu yang pertama. Yang kedua ialah daya hidu duit. Bagaimana kita daya hidu duit? Boleh tak kita melihat satu-satu peluang itu? Peluang akan datang. Saya sebut peluang sekarang datang dalam dua bentuk. Satu, dia bertunggu tangga depan rumah kita. Tapi kita tak nampak sebab dia diselimut oleh kesulitan. So sukses itu datang dalam selimut kesulitan. Sulit ni. Nak duduk depan tangga tak nampak sebab kesulitan aja ni. Satu lagi, kejayaan ni datang, dia datang pada stesen kejayaan. Macam kita tunggu bas lah. Kita pergi ke stesen dia. Jadi kita ada pilihan. Kita nampak kesulitan, kita kena petakan dalam fikiran kita itu adalah kejayaan yang kesulitan sekarang akan berubah menjadi kejayaan. Ataupun kita pergi ke stesen bas. Kalau kita pergi ke stesen bas, pilih stesen bas yang betul. Kalau tidak, kita akan silap. Jadi berbalik kepada Cik Rahim tanya tadi, apakah bentuk trainingnya? Saya pecahkan kepada 4. Yang pertama, step yang pertama mesti ada kesungguhan. Orang ni memang betul-betul nak jadi peniaga, nak jadi pembisnes, nak jadi usahawan. Sebab kalau kesungguhan ni tak ada, kita tak akan beri komitmen. Dan kita tidak akan ada high energy di saat kesulitan, di saat tak ada benda ni. Apa benda nak high energy? But high energy. Sebab high energy equal to high income. Duit yang besar akan datang apabila kita energi tinggi. Positif sok more, orang Kelantan kata. Kalau apa pun yang berlaku. Tak boleh ada masalah sikit sentak 3 hari, sentak 3 bulan. Saya dalam bahasa yang agak bom plastik sikit lah. Kalau kita asyik sentap, sampai bila pun kita akan merayap. Tapi kalau kita tidak kisah, tidak mengambil kesentapan itu, kita akan tumbuh bersayap dan dapat terbang tinggi. Jadi first stepnya adalah kena ada kesungguhan. Kuasa nak tu kena luar biasa. Nampak sesuatu sebelum benda tu ada di depan mata. Ada dalam gambaran minda kita. Yang kedua, kita kena ada hala tuju, destinasi. Datuk Nik Ashuddin tadi cakap tentang planning kita. Setahun, 18 bulan. Kita ni rata-rata orang Islam diajar berpuasa. Daripada sahur sampailah kepada waktu berbuka. Kita berlapar dahaga. Apakah tak ada impact puasa tu? Kita happy sebab 2 kegembiraan orang puasa. Semasa berbuka dan di hari akhirat. Jadi tak bolehkah kita gambarkan bahawa kegembiraan masa berbuka ni tak lama dah. Tahun depan dapat rentas negeri dah. Saya pun sampai tahun depan dah boleh kembali ke negara Indonesia. Dah ada dah plan. But every night saya bertemu dengan mereka, bercakap secara Zoom, mengendalikan training, menggemakan semangat yang luar biasa kepada mereka. So step yang pertama mesti ada kesungguhan, fully commitment. Yang kedua, adanya hala tuju, destinasi yang jelas. Okey, pergi kedua, dia kena belajar branding lah. Branding ni tak semestinya pelik-pelik. Jangan kita bawa banyak sangat teori kepada peniaga baru. Branding ni, kau brandingkan produk kau, nasi lemak sedap ke, nasi dingin di Taman Melawati ke, seperti Datuk Nik Ashuddin. Dia mesti ada branding. Macam ayah saya di Bandar Baru, branding dia adalah nasi kukus yang menggunakan rempah daripada Kelantan. Orang beratur beli because that's the best nasi kukus yang kita branding. But itu saja, jangan terlalu pelik-pelik. Sebab ini peniaga jalanan. Okay. Then the next step is cash flow. Duit masuk, duit keluar, duit masuk. Ramai orang. Saya berniaga sebulan bulan puasa, tapi tak tahu duit kat mana. So kena tanda, kena hitung satu persatu secara detail dan cermat. Dan dalam step yang kedua juga, kita kena retain pelanggan. This is very important. Kejar pelanggan, orang datang sekali tak beli. Kita teruk kalau mengejar ni. Kita kena jadi magnet yang orang datang cari kita. Yang ketiga, yang keempat saya sebut, distribution and delivery. Ini yang dalam step yang kedua tadi. Phase yang kedua. Kena faham bagaimana kita mengedarkan dan bagaimana kita deliver. Sebab sekarang ni, produk mesti ada. Tak boleh kita buat sangat marketing sampai produk tak ada. Sebab orang sekarang mau cepat, mau sampai esok hari. Bagaimana dalam banyak perbandingan sekarang, siapa yang dapat hantar cepat dan produk dia menepati selera orang, menepati apa orang yang nak, dia akan dapat retain pelanggan. So yang ketiga,
bila dah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dalam training barulah kita bagi dia bagaimana nak menambah tim. Berikan dia bagaimana nak lahirkan dropship, bagaimana nak melahirkan agent. This is part of leadership. Bagaimana dia boleh ada ilmu kat sini, dia pergi latih balik tim dia. Dan ramai yang berjaya sekarang, sampai saya adalah satu yang telah mencapai jualan 100 juta tu, dia telah ada 100,000 dropship. Bayangkan, empire-nya mungkin tak semuanya aktif, tapi mereka membesarkan orang untuk bersama, dan orang akan ada bersama sebab balik kepada yang kedua tadi, branding. So dalam peringkat yang ketiga inilah bagaimana membina tim, bagaimana kita buat sesuatu. Kenapa saya buat live 3 kali satu hari? Sebab saya minta tim saya di Indonesia buat 3 kali satu hari. Dia tengok saya punya Facebook, tak ada buat live. Jadi saya kenapa? Walaupun mungkin saya tak sembang, saya banyak berkongsi ilmu, tapi saya cakap, kalau you nak memasak ke, you nak berkebun ke, you nak tunjuk sawah padi ke, you tunjukkan saja. Tapi you kena ada di media sosial 3 kali satu hari. So saya yang bercakap ni, kena tunjuk bahawa saya buat. Saya tak boleh kata, buat begitu. Okay. The third, dalam yang ketiga ni juga, barulah kita bercakap tentang business system. Sistem kita bagaimana. Kadang-kadang sales dah 10 juta, tapi sistemnya tak tahu ke mana. Jadi kita kena ada strategi, sistem, struktur dan business model. Dan the last part, barulah bercakap tentang digitalization, sistem teknologi, data analytics, management. Jadi Cik Rahim, yang membimbangkan saya ialah dalam training ni, kita tak ikut dia punya flow. Sikuen dia. Ya, betul. Data nak cakap digitalization. Betul. Belum ada lagi. Itulah pandangan saya. Orang jalanan. Terima kasih Datuk Ruslan. Okey, sebenarnya saya ada satu soalan yang diberikan oleh kita punya audience. Tadi penerbit baru bagi. Tapi saya tak sempat tanya soalan. Datuk Ruslan dia jawab berkenaan dengan branding tadi tu. Dah terjawab kat situ dah. Okay, berkenaan dengan branding, betul Datuk Ruslan kata macam menjawab soalan tu, which is branding tu kadang-kadang jangan over sangat. Dia sepatutnya sesuai dengan perniagaan tu. Kan? Untuk kita kata tak lalu ni lah. Okey. Kita masa tu amat mencemburui kita. Jadi kita pergi kepada soalan terakhir. Datuk Nick, ni last question. Datuk Nick ni. Okey. Dalam keadaan yang macam ni sekarang, apakah bentuk bantuan ataupun sokongan kerajaan yang dirasakan amat perlu untuk membantu kita punya PKS ni? Kita katalah mungkin benda ni bersambung lagi 18 bulan. Dari sudut pengalaman Datuk Nick lah, dari segi institusi kewangan dan sebagainya, bagaimana boleh bantu mereka ni? Ya, memanglah I think kalau kita berharap kerajaan bantu semua, cuma kerajaan pun dia ada dia punya kekangan dari segi kewangan juga kan. Cuma yang saya tengok macam tahun lepas, bila diberikan subsidi upah misalnya, ianya dapat membantu usahawan untuk mengekalkan pekerja. Sebab kadang-kadang bila berniaga ni, dia kena ada pasukan dia. Bila pasukan tu dah tak ada, kita nak tubuhkan balik susah kan, sebab kita dah nak cari orang baru, nak kena latih. Jadi itu satu perkara yang saya rasa amat membantu. Cuma ini balik kepada kemampuan kerajaan. Cuma balik kepada sumber keuangan, saya rasa sekarang ni bank-bank pun banyak menawarkan bantuan. Sebab kalau kita tengok bank di Malaysia ni ada kemampuan untuk membantu. Cuma cara bantuan tu kena cara yang sesuai dengan kehendak usahawan kan. Jadi contohnya sekarang ada yang dipanggil Targeted Relief and Recovery Facility. Ini dana daripada Bank Negara. Untuk dia boleh sampai 500,000, kalau perniagaan mikro boleh dapat sampai 75,000. Dan dia ada tak payah bayar dalam masa 6 bulan. Tempoh dia 7 tahun. Jadi apa yang perlu ialah usahawan kena pergi dan berjumpa dengan bank. Saya baru dibagi tahu tadilah. Ada yang bila bank nak telefon, nak tanya, nak bantu, tak dapat nak dihubungi. Kan? Mungkinlah usahawan tu sebab telefon, ramai orang telefon. Jadi bila bank telefon pun dia takut. Tapi sebenarnya sekarang ni saya boleh sekarang ni kalau bank telefon, dia banyak untuk nak tahu apa yang diperlukan dan dia akan cuba bagi apa yang sesuai dengan perniagaan. Sebab tu sekarang kerajaan bagi pilihan kepada siapa yang kehilangan pendapatan, nak
moratorium 3 bulan ke, nak 6 bulan bayaran tapi pada jumlah yang lebih kecil, sebab kita tak boleh tembak satu peluru untuk semua orang. Ada orang yang mungkin perniagaannya masih boleh berjalan tapi perlu kurangkan aliran keluar, dia minta kurang. Mana yang rasa dia perlu moratorium. Jadi mesej saya pagi ni, petang ni kepada semua usahawan, kalau ada isu dengan bank, pergi jumpa mereka dan bincang. Saya rasa setakat yang saya maklum lah, kebanyakannya dalam masa 2 hari 3 hari sudah diberi kelulusan oleh pihak bank. Sebab ini penting, sebab bank juga perlu memastikan pelanggan dia tetap ada. Sebab Betul. kita nak berniaga lama. Betul, kan? betul. Ini cuma kadang-kadang dari segi komunikasi lah, mungkin persepsi dan seumpamanya. Jadi kalau tanya saya, mungkin dari segi bantuan subsidi gaji tu saya nampak memang bermanfaat. Cuma mungkin ada hadnya. Dan kita pun tak tahu lama mana lagi suasana COVID ni dari segi PKP-nya dan sebagainya. Jadi balik pada poin saya tadi lah, kita kena tengok ke depan. Cuba kalau boleh, cuba kurangkan aliran keluar. Saya tak kata cuba kurangkan kos. Saya kata cuba kurangkan aliran keluar. Sebab kos tu mungkin kalau kita tak boleh nak kurangkan pun, kita boleh cuba panjangkan lagi tempoh bayaran supaya kalau dapat duit, kita boleh guna untuk banyak perkara. Dan ini penting dalam suasana seperti sekarang. Okey, terima kasih Dr. Nick. So betul lah. Maksudnya sekarang ni bila kita dalam keadaan yang begini, kita perlu bincang semula dengan institusi kewangan kita. Dia pun faham, mungkin mereka pun memahami situasi ni. Cuma bila tidak ada komunikasi tu, maka timbul pelbagai masalah. Dan juga saya faham mungkin PKS ni dia berdasarkan persepsi, takut agaknya kan. Tapi lah, suka tak suka kita terpaksa berhadapan dengan benda ni, dan kita berharap supaya rakan-rakan PKS kita sekiranya menghadapi masalah boleh terus berhubung dengan bank, dan insyaAllah saya rasa mereka akan bantu. Okey, last sekali Datuk Roslan. Okey, gagal menjual maksudnya kita gagal menembusi pasaran. Maknanya tak adalah perniagaan berarti kata kat situ. Okey. Jadi bagaimana peniaga ni sekarang ni dalam keadaan yang macam ni ingin mengatur strategi pemasaran. Okey, mereka, dan bagaimana untuk mereka mengekalkan komunikasi dengan kita kata dengan pelanggan, bagi mengatasi masalah yang kita tahu banyak benda yang berlaku sekarang ni. Macam mana diorang nak attach terus kepada dia punya pelanggan untuk memastikan mereka terus boleh menjual. Terima kasih Cik Rahim. Saya punya pegangan, pelanggan tetap ada. Cuma pelanggan berada di channel mana? Itu yang pertama. Yang kedua, duit tetap berputar dalam komuniti, dalam masyarakat kita. Cuma duit itu pergi ke mana? Jadi dalam bisnes adalah penting untuk kita faham, pertamanya adalah gross profit kita. Margin kita berapa? Jadi kalau kita faham benda yang paling basic, bila kita nak jual satu barang, berapa margin kita. Jadi bila kita sudah faham margin kita berapa, gross profit kita berapa, kita pergi pada next step, traffic. Sama ada offline atau online, sebab tu saya lebih menggunakan omniline. Maknanya traffic di tempat itu berapa. Saya ambil satu contoh. Kawan saya, kawan sekali lah, saya Datuk Nik Ashudin, kita satu batch jual aiskrim Creamiu. Aiskrim tu saya rasa sangat sedap. Jadi saya dalam tempoh ini saya nak cabar diri saya. Saya duk cakap-cakap ni boleh buat ke tidak? Betul tak? Saya tak mau termasuk dalam golongan yang pandai bercakap tapi tidak melakukannya. Saya tanya dia berapa gross profit yang dia berikan. Jadi dia pun beritahu saya berapa satu kotak aiskrim ni. Dan kemudian saya terus tukar, saya Google berapa penduduk di Kota Baru. Penduduk di Kota Baru yang berusia umur 30 sehingga umur 50 tahun. Sebab kalau mereka beli sekali, tadi saya sebut, produknya mesti bagus. Bila produk bagus, anak dia akan nak lagi. Dan dia akan order lagi. So the stepnya, saya gambarkan dalam bentuk penceritaan ni. Saya tahu berapa gross profit, margin yang saya ada. Dan saya tahu di Kota Baru ini ada 250,000 orang, lelaki dan perempuan yang berusia antara 30 hingga 50 tahun. Ini perkembangan teknologi ni kita boleh tahu. So saya akan target berapa trafficnya yang akan saya usahakan supaya menjadi leads yang nampak saya duduk menjual ni.
sama ada saya buat zero cost marketing FB Live, makan aiskrim ke apa-apa. Itu soalnya saya nak gambarkan begitu. The next step ialah daripada leads itu, berapa orang yang akan menjadi pelanggan. Bila sudah menjadi pelanggan, katalah 1,000 orang menjadi pelanggan. Saya kena menyimpan data pelanggan ini supaya dia menjadi klien. Klien yang saya maksudkan, dia akan membeli secara berulang. Dan bila dia sudah membeli, kalau saya boleh menyimpan, boleh membeli, memastikan mereka membeli 30%, 40%, maka saya akan mencari yang lain. Jadi saya sudah faham, dalam sebulan, jualannya sebanyak ini, berapa untungnya, berapa nak dapat barang. Jadi saya bercakap dalam konteks peniaga jalanan, peniaga kecil. Kalau kita konteks dalam yang 10 juta, 20 juta, itu lain pula. Tapi hakikatnya sekali lagi Cik Rahim, saya berterima kasih kepada SME Corp kerana memanggil saya untuk digandingkan dengan orang-orang hebat macam Datuk Niasuddin. Tapi saya nak beritahu mudah saja. Be positif. Terlalu ramai orang yang meningkatkan jualan. Saya boleh namakan satu persatu. Orang yang salesnya meningkat jadi 20 juta, menjadi 30 juta. Luar biasa. Tetapi kunci kepada mereka ialah mereka berada di tempat orang berhimpun dan mereka dapat mengambil uang yang terkumpul itu. Kalau kita duduk main dalam hutan, kita tak boleh jual lah. Itulah lebih kurang yang saya dapat sampaikan. Mendapatkan pelanggan, be positif. Kita boleh dapatkan pelanggan. Asalkan kita jual produk yang berkualiti, ia akan menyebabkan orang sekali rasa nak dapat balik. Kalau produk kita tak berkualiti, jangan kita nak buat produk tersebut. Kita pergi cari. Kita pergi dapatkan produk-produk. Macam Datuk Nik ajar anak dia lah kan. Nasi air dingin tu, sekali rasa mesti nak ulang balik. That's kekuatan dia. Jadi produk itu memang produk yang berkualiti. Dan kemudian kita membuat jangkauan, capaian kepada pelanggan dan bakal pelanggan di luar sana. Sekali dia membeli dengan kita, berikan layanan yang terbaik dan mereka akan bersama dengan kita. Terima kasih Cik Rahim. Okey, terima kasih. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung di pengakhiran. Bila berbual dengan dua orang tokoh ni, macam saya kata tadilah, kita kena be positif. Lepas tu kita kata, saya percaya kata malam akan berada jadi siang. Cahaya gelap tu di penghujung mesti ada cahaya yang akan menerangi jalan kita. Okey. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Nik dan juga Datuk Roslan atas perkongsian pengetahuan dan juga pengalaman bersama kita punya rakan-rakan PKS kita di luar. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan insya-Allah untuk kita kata program ini kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan seperti menjadualkan dengan topik-topik yang lebih menarik. Sampai di sini saja kita petang ini. Sekali lagi terima kasih kepada Datuk Nik dan juga Datuk Roslan. Kita mendoakan supaya semua PKS kita di sana berjaya, di luar sana berjaya mengharungi saat-saat getih ini dan kekal terus dengan perniagaan dan juga perusahaan mereka. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.